Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat jin bersarang di tubuh kita. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bagi tahu cara kita nak scan atau kita nak tahu di mana tempat jin bersarang di tubuh kita dan apa yang terjadi bila jin tu bersarang di tubuh badan kita. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu tolong komen nak. Siapa nak tahu tolong komen nak tahu kat bawah insyaAllah. Dekat ruang komen ni Ustaz akan cerita A sampai Z insyaAllah. Baik. Di dalam tubuh badan kita ni Rasulullah SAW bagi tahu jin mengalir dalam darah badan kita dan dia masuk di darah kita insyaAllah. Dan disebabkan dia masuk dalam darah kita itulah menjadikan mana benda tu bergerak seperti highway masuk dalam tubuh badan kita ni, dan dia akan bersarang selalunya di bahagian sendi-sendi, pelipat-pelipat sendi. Okay, Ustaz tak nak fokus pada sendi, tapi Ustaz nak fokus pada seluruh tubuh badan kita. Ustaz nak bagi tahu tempat yang betul-betul dibersarang di dalam badan kita. Baik, Ustaz bagi masa kamu 5 saat untuk kamu share dulu video ni. Kalau kamu tak sempat nak follow sampai habis, share di wall masing-masing dulu insyaAllah. Okey. Yang mana pertama adalah di bahagian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di bahagian kita punya muka, kepala kita. Okey, di bahagian kepala ni dia akan ganggu, dia akan bersarang, dia akan ganggu kita melalui contoh kalau dia ada di bahagian kepala, di bahagian sini, di bahagian sini kepala, kamu akan apa ni, di kepala kamu tu kamu akan rasa sakit, menyucuk-nyucuk. Kalau kamu dengar ruqyah lagi sakit benda tu. Jadi di bahagian sinilah dia punya sarang, dan dia punya penyakit dia adalah boleh menyebabkan benda tu boleh menyebabkan kanser otak macam tu. Sebab dia bersarang dalam darah tu berhenti di bahagian kepala kamu dan beku. Bila darah tu beku, doktor detect benda tu disebabkan oleh penyakit saraf atau penyakit darah tu beku dan perlu dioperate. Sebelum kamu operate, belajar dulu dengan Ustaz insyaAllah, benda ni sangat penting. Kalau di bahagian kita punya belakang ni, selalunya kamu akan jadi migraine. Okey, selalunya kamu akan sakit di bahagian urat ni, urat belakang ni. Kalau di bahagian situ selalunya jin saka, selalu darah tinggi selalunya. Selalu jin tu akan usik kamu punya bahagian sini dan kamu akan jadi stres, migraine, rasa nak marah, macam tu. Boleh? Satu lagi di bahagian telinga, kamu akan dapat mendengar bisikan. Kamu akan dapat mendengar bisikan-bisikan gaib, bisikan-bisikan jin, sama ada di Islam atau di kafir, ataupun kamu mendengar benda yang buruk selalu. Hanya sihir dah. Kamu akan dapat dengar benda buruk je. Contohnya orang mengumpat kamu, benda buruk je masuk dalam telinga kamu. Kenapa? Sebab sihir nak memusnahkan kamu. Dia nak kamu sakit kepala. Dia nak kamu tak suka semua orang dan orang tak suka semua kamu. Baik, seterusnya pada wajah kamu. Okey. Pada wajah kita ni benda tu boleh menyebabkan jerawat. Menyebabkan muka kita hilang seri, lesu, muka kita akan jadi kehitaman di bawah ni, mata kita akan jadi kemerahan, mata kita akan jadi keluar macam urat merah-merah, macam tak cukup tidur, padahal kita cukup tidur. Itu antara petanda kita dah kena gangguan jin yang bersarang di bahagian mata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya pada bahagian mulut. Mulut selalunya gigi lah. Benda ni akan menyebabkan kamu sakit gigi. Okay, macam mana kita nak tahu sakit gigi itu disebabkan gangguan jin ataupun sakit fizikal hospital? Baik, kalau sakit hospital, kamu cabut gigi itu terus sembuh. Ni kamu cabut gigi itu tak sembuh-sembuh. Cabut gigi satu gigi pula sakit. Maknanya saraf di bahagian sini dia dah conquer, dia dah ni. Maknanya kamu sakit gigi disebabkan gangguan. Benda tu dah usik bahagian saraf kamu, mulut kamu. Dan selalu kalau bahagian bibir ni dia akan buatkan kamu berkata benda yang buruk ataupun selalu keluar perkataan yang buruk, dan suka je nak keluar perkataan yang tak cantik pada mulut kamu. Contohnya mencarut, benda-benda yang tak bagus lah. Dia akan duduk sini. Maknanya mulut kamu ringan je nak kata benda buruk, nak sebut perkataan tu mudah. Allah SWT. Baik. Jadi tadi bahagian migraine tu, kalau kamu nak tahu migraine tu disebabkan gangguan jin, kamu kena tahu. Macam mana nak tahu Ustaz? Baik, caranya kalau kamu makan ubat Panadol satu papam tak habis, satu papam masih lagi sakit gangguan, maknanya betul kamu dah kena gangguan jin. Kenapa? Kalau penyakit fizikal hospital, benda tu sepatutnya dah sembuh, tapi tak sembuh-sembuh. Habis satu papan, dua papan Panadol tetap sakit juga. Itu tanda besar kamu dah kena gangguan jin. Perlu buat rawatan segera. Faham? Kalau faham tolong komen faham. Ustaz akan teruskan yang lain. Seterusnya gangguan di bahagian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selalu di bahagian leher. Kalau di bahagian leher ni benda ni akan menyebabkan kamu keluar ketumbuhan. Sama dengan otak ni akan jadi ketumbuhan. Akan jadi ketumbuhan, orang panggil apa ni? Akan keluar
thyroid, fibroid, apa ni, benda tu lah, benda yang menimbul lah, daging yang timbul tu. Itu di antara saran-saran dia. Saran-saran dia. Macam mana kita nak tahu benda tu daripada jin? Ustaz baca ruqyah, kamu akan rasa panas di bahagian tempat ya, ketumbuhan tu. Seterusnya kalau perempuan, di bahagian dada. Okey. Selalunya di bahagian payudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di situ kena jaga baik-baik. Kerana apa? Kerana di situ bahagian yang kurang oksigen dan benda tu akan bersarang. Kenapa kurang oksigen? Benda tu bersarang sebab oksigen kamu oksigen berzikir. Kalau kamu berzikir lah, contoh ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah la syarikalah, tu contoh. Jadi zikir yang kamu sedut tu dia akan pam ke dalam darah, kita punya darah ni dia akan hantar ke seluruh badan kita. Sebab tu orang berzikir ni muka dia cerah, bercahaya badan dia dan penuh barakah. Tapi oksigen tu tak masuk pada bahagian payudara dan menyebabkan benda tu berkumpul dan terjadilah penyakit kanser. Kalau kanser tahap 1, tahap 2 dapat detect lagi. Kalau kamu rasa sakit-sakit, terus buat rawatan segera. Kalau penyakit hospital tak dapat nak ubati, terus terus cari perawat yang boleh ruqyah dan boleh sembuhkan benda itu. Tanda dia yang tadi, dia ada kaitan dengan mimpi, kehidupan seharian kita. Kalau kamu mimpi jatuh tempat tinggi, dipatuk ular, mimpi menyusu bayi, ataupun mimpi benda ngeri-ngeri lah, binatang ngeri, itu tanda kamu dah disihir. Dan kamu kena compaikan apa yang berlaku kat tubuh badan kamu. Kamu dah compaikan, kamu akan dapat result mana kamu telah disihir. Tolong buat rawatan segera. Kalau gangguan tu berlaku pada bahagian tubuh badan kita, kamu akan jadi stroke. Orang panggil Rihul Ahmar, penyakit angin ahmar. Kamu akan stroke di bahagian tangan kamu. Bila Ustaz baca ruqyah tu jadi kebas tangan. Tanda-tanda benda tu ada dalam darah. Dan satu lagi, kalau di bahagian kita punya tangan-tangan kita akan jadi eczema, akan jadi kudis, akan jadi kurak, akan jadi benda kegatalan. Itu antara petanda besar kamu diganggu ataupun gangguan jin telah berlangsung atas diri kamu. Balik kepada kepala lagi yang tadi. Pada bahagian mata, kamu akan suka memandang benda-benda yang tak baik. Suka memandang pada benda yang kotor, benda tak baik, atau benda-benda maksiat. Tu gangguan di bahagian mata. Kalau gangguan di bahagian sini, fikiran kita dia menyebabkan kita berfikir benda negatif selalu. Kepala kita asyik fikir benda negatif. Orang pandang jenis sikit macam tu, kita dah, dia ni memang tak suka aku lah. Kita terus jadi negatif. Tu tanda gangguan di bahagian otak di sini depan. Dia ganggu, dikontrol kita punya pandangan mata, pandangan kita punya fikiran kita. Ingat mata, fikiran kita. Kalau bahagian hidung, hidung kita akan menyebabkan benda tu pada bahagian sini, sinus, akan menyebabkan resdung berterusan, tak sembuh-sembuh, sesama tak sembuh-sembuh. Tu antara tanda gangguan daripada bahagian hidung. Dan keluar hingus tak berhenti-henti, tu contoh. Satu lagi pada bahagian kerongkong ni, Ustaz bagi tahu lagi, dia akan jadi juga seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, batuk tak berhenti-henti. Akan batuk tak berhenti, terus batuk je kamu. Maka ubat hospital pun tak kunjung sembuhnya. Itu tanda pada bahagian kerongkong kamu ada gangguan. Terus kepada bahagian perut. Perut, kalau ada gangguan, kamu akan menyebabkan benda tu angin selalu badan kamu. Satu, angin. Kedua, kamu ada masalah, usus kamu akan bermasalah. Ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perut kamu akan jadi busung, akan jadi kembung. Itu tanda-tanda pada bahagian perut, berkumpul di perut. Kalau di bawah sikit, di bahagian adik-adik atau bahagian rahim, menyebabkan gangguannya adalah akan keluar, akan timbullah fibroid cyst. Dan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada bahagian perut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyakit yang luar biasa yang tak dapat nak detect lah. Macam cerita tadi, cyst, fibroid ataupun kitaran haid tidak teratur, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu mengandung kerap keguguran, boleh kerap keguguran. Ustaz ulang, benda ni kalau ada di bahagian rahim perempuan akan jadi kerap keguguran, ataupun bayi hilang daripada kandungan. Okey, baik. Seterusnya pada bahagian sendi, pada bahagian kita punya pada bahagian bawah, iaitu kemaluan. Kalau kamu dah kena simpulan sihir kemaluan kamu dah tak aktif, tak boleh nak hidup. Ataupun kalau perempuan, hilang rasa tu. Kamu kena faham benda ni. Sebab itu dah kena gangguan. Orang panggil buhul. Ikatan tu dah berlaku di situ dan perlu diputuskan dan perlu dirawat segera. Itu tanda-tanda orang dari sihir tu. Seterusnya pada bahagian sendi kaki, pada bahagian lutut, kaki ni akan jadi sakit lutut berterusan walaupun kamu masih muda. Ingat
Dan kalau kamu sakit pada bahagian betis, selalu akan jadi sengal, akan jadi kebas. Pada waktu asar dan ke atas, kebas tak berhenti-henti. Okey, baik. Jelas. Kalau jelas, tolong komen jelas apa yang Ustaz nak bagi tahu. Sebab benda ni benda yang penting kamu perlu tahu. Kalau ada lagi petanda-petanda yang boleh kamu share dengan Ustaz, tolong drop komen kamu kat bawah. Banyak lagi benda yang Ustaz boleh share kat kamu, insya-Allah. Satu lagi, kuku pada bahagian kuku, kalau kamu dah kena gangguan, nanti kuku kamu akan jadi pada bahagian isi ni, kamu akan jadi kehitaman. Kalau kamu sihat, dia tak akan hitam. Sampai sini, tengok isi. Kalau pada bahagian isi ni, kalau kamu ada gangguan pada bahagian isi ni, maka kulit ni akan jadi kehitaman. Kalau kamu sihat, insya-Allah akan jadi merah dia. Boleh cek kuku masing-masing kalau ada gangguan, insya-Allah. Ustaz nak share itu je untuk kamu hari ni. Ustaz harap video ni sangat bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu rasa benda ni bermanfaat, atau adapun benda ni tak bermanfaat untuk kamu, tapi mungkin bermanfaat untuk orang lain, kamu share video ni. InsyaAllah bantu Ustaz share video ni. Semoga di luar sana dapat sembuh dan dapat hidup dengan normal, daripada bebas daripada gangguan jin, sihir, jin saka semua, insyaAllah. Semoga kita dapat jumpa lagi di sesi live akan datang. Ustaz akan share lagi video ni, insyaAllah. Untuk yang baru join, yang baru first timer yang join Ustaz punya rawatan, tolong follow Ustaz punya Facebook Pusat Rawatan Al-Idrus dan IG Pusat Rawatan Al-Idrus. Semoga bermanfaat. Saya Ustaz Syafiq, perawat di Pusat Rawatan Al-Idrus, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.